Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa lagi pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bincang lagi tajuk yang baru iaitu berkaitan dengan tamadun Islam, iaitu sirah dan tamadun. Dan tajuk pada kali ini kita akan bincangkan kerajaan Osmaniyah, ya. Kerajaan Osmaniyah. Jadi kita akan bincangkan tajuk ni mengikut buku teks tu. Kamu boleh tengok buku teks pada muka surat 164, ya. Jadi saya harap kamu boleh sedia pada pagi ini dengan mencatat nota ke ataupun bawa buku teks depan tu lah. Okey. Dan jika ada persoalan, ada soalan-soalan yang kamu nak tanya, nanti kita akan buat ada satu tutorial, ya. Kamu boleh jumpa dengan ustazah-ustazah kamu ataupun kamu direct message dengan Telegram, kan, tanya apa juga persoalan-persoalan. Tapi tajuk ni tak susah, walaupun tajuk baru, ya, dia cuma bincangkan secara ringkas. Okey, secara ringkas kita buat secara ringkas lah sehari lalu. Okey. Okey, sebelum kita masuk tu cuba tengok buku teks tu. Okey, di sini ada buku teks. Okey, saya dah. Okey, dalam buku teks ni Sirah dan Tamadun, iaitu berkaitan dengan kerajaan Osmaniyah. Okey. Sebelum tu ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil, ila akhir hadis, ya. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih lah, iaitu maksudnya 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah, iaitu pemimpin yang adil. Ada 7 golongan, dalam ni disebutkan pemuda yang selalu masjid bersemula. Jadi antara yang pertama, orang yang mendapat naungan Allah adalah imam yang adil. Dan maksud imam di sini, maksud imam di sini adalah pemerintah, pemimpin, ya, diterjemahkan sebagai bukan imam sebagai imam solat saja, imam yang menjadi pemerintah. Okey. Kemudian kita masuk pula ke satu lagi spektrum ilmu. Okey. Maka dalam pelajaran topik ini kita akan tengok, negara Islam begitu kuat, begitu gah di persada dunia pada ketika itu, yang menyebabkan kemungkinan antara sebabnya adalah khalifah-khalifah yang berkaliber, dan mereka tadi menjalankan mungkin hukum-hukum agama Islam, mendaulatkan agama Islam sebagai satu agama, dan menjalankan satu pemerintah yang adil, ya. Maka sampai hari ini, kerajaan Osmaniyah ini ditakuti kebangkitan, ditakuti kebangkitan dia semula. Itu sebab mereka berusaha untuk menjatuhkan, menghapuskan nama kerajaan Osmaniyah ini. Dan sekarang ini dikenali Turki lah. Hadis Nabi. Ini ada satu firasat yang dibuat oleh Nabi SAW, yang menunjukkan bahawa apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu ada satu perkara yang benar. Ya. Maksudnya Nabi itu bukan bercakap melalui akal fikiran dia sahaja, tapi daripada wahyu. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bishr Al-Khas'ami daripada ayahnya, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaishu zalikal jaish. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya sesungguhnya Konstantiniyah, ataupun nama orang putih dia Konstantinopel, itu pasti akan dibuka. Maksudnya zaman kerajaan Nabi SAW lagi dah ada ancaman-ancaman daripada orang Rom, orang Parsi, ya. Maka antara kuasa barat ketika itu adalah Rom, kuasa Greek ataupun Byzantine, ya. Maka Nabi memberi firasat bahawa kita orang Islam akan dapat menewaskan kerajaan Byzantine ataupun yang berpusat di Konstantinopel, iaitu sebaik-baik ketua ialah ketuanya orang yang membuka. Konstantiniyah itu adalah seorang ketua yang itu hebatlah, itu baik, dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya, dan yang memimpin satu tentera yang hebat, iaitu tentera yang dapat menawan kota Konstantinopel. Bolehlah kita tengok sedikit, PowerPoint ni untuk kita jadi panduan lah, sebagai untuk memudahkan kita ringkaskan.
Sini ada sedikit video lah, video sebagai satu induksi untuk kita dengar sama-sama. Saya akan cepatkan laju kalau. Okay. Ini antara ringkasan lah. Kamu boleh cari dekat YouTube ni ya. Tidak banyak kerajaan Islam yang bisa menjadi besar dan bertahan lama seperti kerajaan Turki Ottoman. Keberadaan mereka di masa lalu menjadi simbol kekuatan dari Islam yang mampu bertahan di kawasan Eropa hingga Afrika. Bahkan kerajaan ini mampu menyebarkan budaya-budaya Islam menuju negara yang mayoritas penduduknya menganut paham Katolik atau Kristen Protestan. Di masa lalu, kerajaan Turki Ottoman menjadi negara yang hebat hingga banyak ditakuti oleh lawan-lawannya. Mereka memiliki Tengok ya, kamu dengar tu. Okey. Ditakuti oleh lawan-lawannya ya. Okey. Pasukan perang yang hebat sehingga seringkali memenangkan adanya pertempuran. Berikut fakta dari kehebatan kerajaan Turki Utsmani yang layak untuk disimak bersama-sama. Kerajaan Turki Ottoman terbentuk pertama kali pada tanggal 1 November 1299. Lambat laun, kerajaan ini kian membesar hingga akhirnya menjadi salah satu kerajaan yang sangat dihormati di dunia. Kerajaan Turki Ottoman yang merupakan pendahulu dari Republik Turki ini bisa bertahan di dunia. Bertahannya kerajaan hingga lebih dari 600 tahun ini diakibatkan adanya fondasi yang hebat dalam kerajaan. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan militer yang tangguh hingga sulit ditembus oleh kerajaan-kerajaan di Eropa. Sayangnya, kerajaan Turki Ottoman ini akhirnya harus menghadapi kehancuran pada tahun 1923 dan berubah menjadi Turki modern yang saat ini dipimpin oleh Erdogan. Okey, itu secara gambaran lah. Satu kerajaan yang digeruni, yang ditakuti, sehingga sampai ke zaman moden dan dia jatuh pada tahun 1924. Jadi pemerintahan yang lama. Jadi kita akan tengoklah. Okey, saya ringkaskan. Okey, saya rasa tak perlu kita tengok video ni sampai habis. Ini untuk selingan saja sebagai semangat. Okey, pelajaran yang ke-16 kalau ikut buku teks tu iaitu bidang sirah atau tamadun kerajaan Utsmaniyah, buku teks muka surat 164. Okey, sebelum kita masuk membincangkan apakah objektifnya, iaitu di akhir nanti saya harap kamu dapat menceritakan satu kamu boleh faham sejarah kerajaan Utsmaniyah, sejarah dia. Kronologi sehingga akhir dan saya ringkaslah, bukannya secara detail. Yang kedua, dapat memahami ataupun kamu dapat memahami tentang beberapa orang tokoh sultan yang terkenal. Di sini ada disebutkan ada 4 orang je. Disebutkan 4 orang tokoh yang terkenal, sedangkan kalau kita tengok nanti ada 37 orang sultan yang memerintah selama 624 tahun lebih kurang. Yang ketiga, faktor kegemilangan. Betul ya? Ketiga, faktor kegemilangan. Kemudian faktor kemerosotan, dan akhir sekali kita tengok iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh dapat daripada pembelajaran kita tentang kerajaan Utsmaniyah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 objektif saja. Okey, kita akan cuba buat secepat sebolehnya untuk faham ya. Okey, ini rentetan ya, kamu ingat ya, kerajaan-kerajaan yang sebelum tu ya, iaitu kejatuhan yang terakhir adalah kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Kamu belajar di atas tentera Mongol. Kemudian ada berlaku juga kerajaan-kerajaan kecil-kecil, Saljukiyah, Balkan, Fatimiyah, Ayubiyah. Jadi kita direct kepada kerajaan yang terakhir ni, iaitu kerajaan yang dapat menyatukan balik
kerajaan Islam yang di bawah perintah-perintah yang kecil tu. Okey. Okey. Kita tengok sejarah dulu. Okey, sebelum tu ni adalah gambaran keluasan kerajaan Osmaniyah. Ini adalah tulisan-tulisan bahasa-bahasa yang sebelum dijadikan negara Turki, Ankara, Istanbul, Bursa ni. Ni peta moden lah, peta moden dia, nama-nama ni. Nama-nama. Jadi di sinilah terletaknya Istanbul, pusat kerajaan. Okey. Sejarah dia. Okey, yang pertama kita tengok nama asal kerajaan tu. Nama asal tu dah biasalah tu. Ya, kalau kita belajar Bani Umayyah, asal nama dia daripada siapa? Iaitu moyang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Contohnya, Kerajaan Abbasiyah, asal nama dia siapa? Ingat dia ke tak? Iaitu daripada Al-Abbas, bapa saudara Nabi SAW kan. Iaitu pemerintah yang pertama itu Abbas. Abbas As-Saffah itu adalah daripada susu galuh keturunan Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Maka nama kerajaan Osmaniyah ini juga diambil daripada nama Osman, iaitu Osman bin Utugrul. Utugrul ataupun Itogrul dalam bahasa Inggeris saya tengoklah. Ini saya ambil daripada bahasa Jawi tu, Itogrul. Iaitu pengasas kerajaan Osmaniyah. Jadi kita akan tengok sedikit siapa Osman ni. Siapa Osman ni, pengasas ni, apa sumbangan dia. Macam mana dia boleh menyatukan negara-negara di Turki tersebut. Okay. Kemudian tempoh pemerintahan kita tengok kalau ikutkan dari segi bilangan tahun ni, kalau kita jumlahkan lebih kurang 625 tahun. 625 tahun. Kemudian kita tengok pula yang ketiga, itu sejarah. Dia punya peristiwa-peristiwa yang kita boleh tengok dalam ni, dan kalau kamu nak kaji boleh. Saya tengok kalau kita Google setiap nama pemimpin-pemimpin sultan-sultan ni ada diceritakan dalam Wikipedia. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Macam tadi foto tadi menunjukkan daripada Asia, Eropah pun masuk, kemudian Afrika, besar kawasan, jadi hebatlah. Yang kemudian yang keempat, kita akan tengok sedikit bilangan pemerintah. Bukan kita nak tengok ini sejarah je, kita nak tahu je apa-apa benda yang ada yang hebat sangat kerajaan Osmaniyah ni. Dia perintah lebih kurang 37 orang sultan yang berkuasa mutlak itu dia. Kemudian kita akan tengok pula, kita akan tengok sikit pemerintah yang terkenal dalam ni. Kita akan tengok ada 4 orang lah yang terkenal, yang begitu hebat lah. Maksudnya meluaskan kawasan empire mereka, menewaskan tentera-tentera di Balkan yang terlibat dengan banyak-banyak peperangan, yang boleh memadamkan kuasa-kuasa Eropah. Itu Usman yang pertama tu, pengasas tu biasalah. Kemudian Sultan Murad yang pertama, ni bukan ikut turutan, maksudnya di antara 37 orang tu kita ambil sedikit yang hebat lah, yang perlu kita bincangkan sedikit lah sumbangan dia kepada dunia Islam lah. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, ini memang popular betul kan, dah ada filem dah Al-Fatih itu, Al-Fatih, filem pembukaan kota Konstantinopel. Kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni pun seorang sultan yang hebat, nanti kita tengok siapa beliau. Jadi ada 4 orang, tak perlu kita bincang kat sini, sebab benda ni kita akan tengok nanti. Yang kemudian dalam sejarah ni kita kena faham lah, kita kena tahu siapa dia pengasas, kemudian siapa dia yang jadi sultan yang terakhir, yang 37 orang tu. Sama macam kita belajar sejarah Melaka lah kan, pengasas dia para Meswara kan, dan akhir Sultan Muhammad Sultan Muhammad, Sultan Riwayat Alauddin Riwayat Shah, tak ingat kan. Kemudian pemerintah terakhir nama dia Sultan Majid yang kedua. Dia ada nombor 1 ni sebab ada nama yang sama. Kalau 1 tu Murad yang pertama tu, mungkin nama Murad tu adalah Sultan yang memerintah. Kemudian ada pula datang nanti Murad 2. Contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni bin Murad juga. Muhammad bin Murad, tapi Murad 2 bukan Murad 1. Yang tu juga Al-Majid ni ada 2 nama dalam bahasa.
Okey, kemudian pusat-pusat pemerintahan yang ini pusat pemerintahan yang pertama di Sogod, iaitu dibina oleh Osman bin Ertugrul, kemudian di Bursah, dipindahkan ke Bursah. Mungkin tak salah saya Sultan Murad tu yang memindahkan Bursah, kemudian di Edirna ataupun nama Edirne. Apa saya tengok dalam bahasa ini dia sebut Edirna, Edirna, tak apalah. Dia sebutan orang Ajam boleh, Edirna ko Edirne ko tak apalah. Istanbul ataupun Konstantinopel, ya, daripada pembukaannya oleh Muhammad Al-Fatih tu daripada 1453 sampailah kepada pengakhiran Sultan yang terakhir, maka Istanbul adalah pusat. Adalah pusat, ya. Kata saya pun sekarang ni ibu negara dia Ankara kan, tak salah saya. Okey, tengoklah. Kita bukan nak belajar Turki ni, ya. Okey, itu dah sejarah dia. Itu kamu kena hafalkanlah. Asal dia, tempoh pemerintahan dia, kawasan pemerintahan dia meliputi mana. Ada Asia, Eropah, Afrika. Afrika tu tak salah saya bukan Afrika keseluruhan utara Afrika, ya. Kalau ditulis ini utara Afrika pun lagi bagus ni, ya. Kemudian pemerintah yang terkenal ada 4 orang, Osman bin Ertugrul, Sultan Murad, Fatih, Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian pemerintah yang pertama, pemerintah yang terakhir Sultan Abdul Majid, dan kemudian pusat pemerintahan di Sogod, Bursa, Edirne ataupun Istanbul. Okey. Dan kita tengok pula sultan-sultan yang terkenal. Sultan-sultan yang terkenal iaitu yang pertama. Okey, yang pertama ni kita tengok ada beberapa fakta yang kita kena nak tahu dekat sini dalam buku teks tu. Okey. Iaitu Sultan Osman bin Ertugrul. Ya, ni pun tak dibetulkan ejaan ni. Ertugrul ni saya tak maaf ni, saya tak nampak ni. Okey. Nama dia, ni saya betulkan, Ertugrul. Ni betul, Ertugrul. Dalam buku latihan nota tingkatan 5 pun saya tengok ejaan dia rule hujung tu, ya. Okey, 656 kalau tak salah kejatuhan Baghdad di atas tentera Mogul. Okey, tentera Mogul pun tahun 656. Jadi seolah-olah dia macam kes Imam Syafi'i dengan Ibu Hanifah lah. Wafat di Imam Hanifah pada tahun 150 Hijrah, maka lahirlah Imam Syafi'i yang menunjukkan Islam tu akan diganti oleh seorang yang hebat lagi. Macam itulah juga jatuhnya kerajaan Abbasiyah yang besar, kemudian muncul pula kerajaan Osmaniyah, iaitu lahirnya ini pengasas ini iaitu Sultan Osman. Okey. Kata saya ada kalau kamu nak tengok, kamu boleh tengok, kamu boleh Google. Kamu boleh Google. Okey, kamu boleh Google ni, ya, dekat sini. Ya. Nama. Okey, saya tak ambil, ya. Okey, ni antara lah. Saya Google untuk kamu. Okey, tak apa. Okey. Ni sultan yang pertama. Kemudian mangkat 726, tempoh pemerintahan selama 27 tahun, jawatan. Dia adalah pemerintah yang pertama. Sumbangan, ni sumbangan. Dia menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan Byzantium. Jadi maksudnya yang kita tengok negara Turki itu sekarang tu Anatolia lah tu. Kata Anatolia, disebut tanda sebagai Anatolia, besar. Jadi dan antara Anatolia itu dia dapat menyatukan wilayah-wilayah Anatolia Selatan yang ditinggalkan oleh kerajaan Byzantium, kerajaan Rom atau kerajaan Rik. Mereka sentiasa berperang. Jadi orang Turki ni asal kalau kita baca pun dia ni sebenarnya daripada orang nomad juga macam orang Mongol tu, tapi dia datang ke Turki, kemudian dia menjadi setiap suku, dia ada suku-suku tu, ketua-ketua suku ni memang orang yang suka berperang, yang suka berperang, iaitu melawan kerajaan tentera salib Byzantium ni. Jadi dia di bawah bawah kerajaan Saljuk ni. Dia di bawah kerajaan Saljuk ni, pengasas Sultan Saljuk ni, maka dia di bawah tu. Dan ketika Osman ni dapat menyatukan ni, ketika itu pemerintah Saljuk tu tak ada warisan. Maka dia pun mengisytiharkan Anatolia ni sebagai kerajaan Osmaniyah. Jadi sekarang ni nama Turki lah Anatolia ni, ya. Anatolia tu Turki tu besar. Okey. Mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia dengan mengumumkan kerajaan Osmaniyah, iaitu penyatuan wilayah-wilayah di selatan dahulu. Tak besar sangat, ya.
di bawah selatan, iaitu termasuk di dekat-dekat ni lah, dekat-dekat dengan Istanbul tu. Okey. Itu maksud dia. Dia menyatukan, bila disatukan Anatolia tu, kemudian tu kerajaan Saljuk pun berakhir kerana tidak ada warisan. Kalau tengoklah, dia panjang cerita tu tak ada warisan, maka dia pun mengumumkan mengasaskan kerajaan Osmaniyah. Maka tertumbuhlah kerajaan Osmaniyah. Itu pada tahun tadilah kita tengoklah 1200 tadi, 1200 berapa tadi? 12 apa? Yang lupa kan? Itulah. 1299 1299. Okey. Okey. Ini pertama. Senang kan? Ingatkan nama, tarikh lahir, tarikh mangkat, pemerintah selama 27 tahun, lama ni sumbangan, dan juga adalah jasa dia, iaitu menyatukan wilayah Anatolia. Anatolia ni kau ingatlah nama tu. Kemudian dia mengisytiharkan kemerdekaan kepada Anatolia dengan mengumumkan pengasasan kerajaan Osmaniyah. Itu yang pertama. Kemudian Sultan yang kedua yang terkenal, yang boleh kita kenal ialah Sultan Murad I. Sultan Murad I yang bin Orhan. Ya. Kalau tengok Lanjawi itu Orhan, Orhan. Okey, kita tengok nama penuh dia. Okey, sumbangan. Yang penting tahu Murad I apa sumbangan dia. Okey. Yang pertama lahir 726 ataupun 1325 Masihi, ini tahun Hijrah, 791 Hijrah, 1388 Masihi. Memerintah selama 30 tahun. Itu biasa Sultan, dia sultan ni kuasa mutlak. Dia tak ada dipilih oleh rakyat tak dia memerintah sampailah dia mangkat, sampailah dia meninggal Kemudian sumbangan pemerintah ketiga kerajaan Osmaniyah. Jawatan dia adalah sultan yang ketiga. Okey. Sumbangan membentuk pasukan Janissary. Pasukan Janissary ni bila saya Google tadi, mengikut Wikipedia ni, Janissary ni adalah satu pasukan yang diwujudkan oleh Murad ni, Sultan Murad ni. Ni dia. Yang diambil daripada kanak-kanak lelaki Kristian. Dia ambil kanak-kanak lelaki Kristian, kemudian di train budak tu menjadi pasukan-pasukan dengan ni, unit-unit infanteri ni. Ini infanteri ni maksud tentera darat semua ni. Ini Janissary ni. Janissary ni dia yang ambil kanak-kanak tu, di train kemudian disekolah menjadi orang Islam, tapi macam elit lah. Nampak dipilih semasa umur 6 tahun di kalangan kanak-kanak kebanyakan penduduk Greek yang tinggal di Anatolia dan Semenanjung Balkan bagi menjadi pasukan tentera elit. Dilatih betul daripada kecil, 6 tahun dilatih untuk jadi tentera. Jadi tentera infanteri, kemudian sebagai pengawal peribadi Sultan bagi keluarga Sultan Osmaniyah. Itu dia yang mewujudkan benda tapi akhirnya dihapuskan benda tu sebab kalau tengok sejarah dia tu pasukan tu memberontak melawan tentera, melawan apa balik, akan dihapuskan benda tu. Ini Janissary ni. Kemudian memodernkan angkatan tentera laut. Modernkan tentera. Kalau kita tengok sejarah Aceh lawan Portugis pun, negara Aceh pernah memohon bantuan daripada angkatan tentera laut Turki ni, Osmaniyah ni nak lawan Portugis. Kemudian menjadikan baru beralih daripada tadi yang pertama Sogut bawah siapa tadi, bawah Sultan Osman tadi. Kemudian apabila Murad yang pertama ni memerintah, dialihkan daripada Sogut ke Erdina sebagai satu ibu kota. Jasa dia lah, banyaklah ni, maksudnya dia membentuk satu angkatan tentera yang kuat. Ini memang Janissary ataupun tentera elit lah kita panggil hebat. Dia ambil budak Kristian tu. Kemudian ni yang antara lain lagi yang terkenal, iaitu Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Ini bukan Murad tadi, ini Murad II. Jadi dia ni adalah pemerintah yang ketujuh. Tengok. Nama dia Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Jadi dalam menghafal nama pun tak susah. Dia bin je kan. Tadi Osman bin Utukrul. Murad bin Orhan. Kemudian Muhammad Al-Fatih bin Murad II.
dia tak banyak macam kita baca tokoh tu bin ya. Okey, nama penuh dah, kemudian tarikh lahir 833 1429, okey. 886 wafat 886 1481 Masihi. Memerintah lagi lama 31 tahun. Kemudian sumbangan dia adalah yang ketujuh pemerintah dalam kerajaan Bani Utsmaniyah. Beliau adalah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 iaitu tahun 1453. Ni tahun ni yang menjadi igawan lah kepada orang Kristian lah ya. Kalau tak salah saya, umur beliau ketika dapat menawan Konstantinopel ni dalam umur 27 tahun ya. 27 atau 21 tahun, tengok balik. Ya, umur yang masih muda lagi ya. Macam kamu lah. Menyatukan Paya Utara Balkan dengan mengekalkan serangan Hungary bagi mengelakkan serangan Hungary dan mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid. Okey. Menjadikan mewakafkan Hagia Sophia sebagai sebuah masjid dan juga membina kompleks Al-Fatih. Jadi Al-Sophia ni terletak di Konstantinopel yang asalnya adalah gereja, tapi apabila dapat ditawan, dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dijadikan sebuah masjid. Dia padam lah Kamu boleh kalau saya tadi ada Google juga tentang Al-Sophia ni kamu boleh baca lah. Wikipedia ni bolehlah kita jadikan rujukan sedikit tak ada kitab kan, tak tengok kan. Ni Hagia Sophia lah. Ni yang hari ni dah dijadikan masjid semula apabila Turki diperintah oleh Kemal Atatürk, maka Kemal Atatürk menjadikan Hagia Sophia ni atau Hagia Sophia ni sebagai muzium. Dia tak benarkan lagi orang sebab dia menjalankan pemerintahan sekular iaitu dia asingkan agama dengan pentadbiran, maka dia jadikan masjid ni yang asalnya beratus tahun juga kan, daripada Muhammad Al-Fatih sampai 1918 atau 1924. Maka akhir apabila dia jadi republik, maka dijadikan sebagai muzium, dan akhir pada tahun 2020 ini pemerintah presiden yang baru ni iaitu Erdogan ni menjadikan balik Hagia Sophia ni sebagai masjid balik. Dapatlah kita dengar laungan azan tu semula okey. Kemudian kita tengok pula sumbangan yang lain, membina sebuah kompleks. Itu ada satu dua lah. Ini peperangan di Balkan ni pun satu peperangan yang hebat juga, yang dahsyat juga tentang tentera Byzantine dan juga sekutu-sekutu dia. Okey. Ini adalah yang ketiga, dan yang akhir sekali kita tengok. Yang terkenal adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim kamu tengok ni Sultan ni pun kalau kita tengok dalam cepat pun ada lagi kan. Ni. Jadi kalau kamu tengok dalam pun ni pun tahu kan. Kalau kamu tengok dekat sini pun Muhammad Al-Fatih pun ada dia punya cerita. Kemudian Sultan Sulaiman ni pun satu Sultan Sulaiman ni hebat jugalah kalau di barat beliau dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent. Sebab tu Sulaiman yang hebat. Di timur beliau dikenali sebagai Al-Qanuni, pembuat undang-undang di dalam bahasa Turki, Al-Qanuni sebagai menang jasa beliau dalam pemodenan sistem perundangan kerajaan Utsmaniyah. Undang hebatlah, banyaklah. Seronok jugalah kalau kamu ada masa, kamu boleh cari, kamu boleh baca, dan kamu kan dapat rasa kenikmatan baca sejarah ni Memang boring Tinggal lagi ni secara ringkas. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, 900 Hijrah lahir, 1494, 974 Hijrah Tahri Mangkat, 1566 Masihi, dan memerintah selama 48 tahun. Dan sumbangan jawatan, sebelum tu sebut jawatan, beliau adalah yang ke-10. Pemerintah yang ke-10 membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia ni, Afrika ni. Ni dikatakan di utara Afrika tu. Belgrade ni di utara.
sempadan dengan Rusia tu, okey. Kemudian ni yang kita katakan tadi, saya baca tadi, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai konumi, konunami, kalau dalam buku teks tu boleh tengok buku teks tu konunami nama dia. Okey. Muhammad Al-Fatih ni. Ni menyusun undang-undang yang dikenali sebagai konunami. Tadilah dia memperbaharui sembilan hukum konun perundangan di negara Uthmaniyah ataupun Turki. Disusun balik semula untuk lebih lagi tersusun. Kemudian mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang memiliki sebuah kuasa besar, atau sebab dia dapat mengekalkan kerajaan. Sama lah macam Melaka kan. Melaka mengadakan hubungan dengan Cina kan. Supaya apa? Negara besar tu Perancis tu kan, dia ada raja dia ada sultan dia. Okey. Habislah tentang tokoh-tokoh. Habis tokoh-tokoh, ada 4 tokoh. Kemudian kita tengok secara ringkas. Ini ringkas saja ya. Ini adalah faktor-faktor kegemilangan. Ada 4 faktor kegemilangan di sini. Okey. Faktor kegemilangan yang pertama kita tengok ada 4 lah, tapi sebenarnya banyak lah Ini secara ringkas Dari segi pentadbiran, dari segi keilmuan, dari segi faktor sosial, ketenteraan. Okey, kita tengok satu-satu lah. Pentadbiran. Mana mereka menjalankan secara umum dia. Kalau kita tengok setiap sultan tu dia ada polisi-polisi sendiri, dia akan ubah-ubah kan. Tapi secara ringkasnya, secara umumnya, keseluruhan kerajaan Uthmaniyah tu kan pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama, ketua hakim tertinggi. Nampak? Ketua agama, ketua hakim tertinggi. Kalau kamu tengok filem Muhammad Al-Fatih tu kan, dia mengetuai tentera dia tu, dia jadi imam solat. Kemudian berpuluh ribu tentera di belakang tu mengikut solat. Sama ratuk kan, dengan sujud dia sama serentak. Itu kehebatan yang difirasatkan oleh Nabi tadi kan, falani'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik amir. Jadi kalau kita tengok nak jadi sultan tu pun, kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dia punya latar belakang pendidikan beliau pun, beliau banyak menguasai ilmu dunia kan, ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu falak dia lah, dan menguasai beberapa bahasa. Kena senang Jadi memang hebat lah. Macam tu juga dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tu, yang mengubah sistem perundangan. Dia adalah seolah-olah kalau kita tengok hari ni, orang yang menguasai undang-undang, orang tu apa dia? Kan dia adalah lawyer kan, dia adalah hakim. Kena senang nak mengubah undang-undang. Nak belajar undang-undang pun, kita tengok buku tu pun dah boleh kan. Itu kehebatan lah. Sultan-sultan tu memang orang yang dari segi ilmu mereka pun hebat, dari segi penampilan, dari segi kewibawaan pun mereka tu hebat Kemudian dari segi pentadbiran pemerintah lah. Pemerintah ni lebih fokus pada pemerintah, menyelaraskan pemerintahan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan. Maksudnya dia sebagai ketua agama, dia nak macam ni. Agama tu mestilah, dan dia adalah Sunni. Pemerintahan yang menjalankan dasar Sunni. Maksud Sunni tu mengikut anjuran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebab bila kerajaan Saud dapat memerintah Mekah pada tahun 1928 kan, banyak hasil-hasil barang-barang peninggalan Nabi itu dibawa ke Turki. Dibawa ke Turki 1918 dibawa ke Turki. Ketika itu Sultan Abdul Hamid ambil dan dijaga. Ahlussunnah wal Jamaah ni dia menjaga warisan-warisan Islam yang dia tak musnahkan. Ketika itu kerajaan Saud ambil, dimusnahkan banyak peninggalan-peninggalan warisan-warisan Islam yang ada di Mekah dan di Madinah. Ini dia ambil lah. Contoh jubah Nabi, apa semua Nabi bawa ke Turki, dan sampai hari ni ada lagi disimpan. Baik, dapatlah kita tengok kesan-kesan tapak kaki Nabi lah. Jadi dia Sunni, menjelaskan keagamaan, daripada dibantu oleh pegawai pentadbir. Kemudian penguasaan laluan antara benua Eropah dengan benua Asia, itu menguasai selat di Dardanelles dan juga selat Bosporus. Jadi ini laluan bagi
laluan bagi orang-orang Eropah yang di belah barat betul tu nak ke timur. Jadi laluan tu dikuasai oleh inilah ni Anatolia ni Turki ni nama Balamur ya. Ni betul ni Anatolia ni. Jadi di selatan sini tu sebelum ni dikuasai ni tempat kita tengok Bursa kat sini, Istanbul kat sini ya. Okey, kalau tengok mana dia selat tadi sini. Ni Bosporus dan di sini Dardanelles Dardanelles di sini. Ni jalan ni dikuasai oleh tentera ataupun kerajaan Osmaniyah. Ni Osmaniyah ya. Ni Ankara, negara yang baru lah ni. Ni pun negara termoden lah ya. Ni nama-nama ni kalau kamu boleh Google pun boleh lah sekarang ni kita tengok macam Bursa ni tempat ekonomi lah, pusat ekonomi, tempat menenun kain. Kalau kamu tengok Pemadani yang cantik kan daripada Turki ni, okey, Pemadani apa semualah, Mama pun kan banyak ya, orang di sini banyak ni ya. Ini saya tunjukkan sikit. Atau dia Bosporus tu ni dia. Ni selat Bosporus dan sini selat antara dua jalan ni, nampak tu. Jalan nak masuk ke sini Eropah sini ke Georgia, Armenia semua ni kemudian ke timur ni, dan ni jalan ke Bulgaria dan ke Spain, ke Itali. Jadi jalan ni dikuasai oleh tentera Osmaniyah. Okey, itu adalah cara mereka menguasai tempat tu. Jadi terputuslah hubungan antara dua tempat tadi. Okey. Itu antara pentadbiran. Yang kedua kita tengoklah dari segi keilmuan. Memang ya, kalau kita tengok, kalau kamu baca sejarah Muhammad Al-Fatih tu pendidikan dia tu ya. Okey, menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Masjid ya, kalau kita tengok universiti tertua Islam yang kekal, contoh Universiti Zaitunah di Tunisia, Universiti Qarawiyun di Maghribi ya, Universiti Al-Azhar di Mesir. Pusat-pusat ilmu tu sekarang kalau kita tengok orang yang nak masuk kat situ, kalau ikutkan dia punya cara nak masuk itu pun bukan senang-senang. Okey, jadi pusat ilmu lah. Kalau orang belajar di Maghribi, di Qarawiyun tu tengoklah. Ya, kita tengok kalau hari ni kita tengok apa tu? Ustaz Abdul Samad yang buat master ni, yang kau tengok YouTube itu kan. Itu antara contoh lah. Yang begitu, yang betul-betul lah kan. Ya, melahirkan ilmuwan ya. Dalam bidang ilmu utama falsafah kesenian. Jadi mereka menitik beratkan ilmu dan dijadikan masjid sebagai pusat. Okey. Yang kedua, menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria, merancangkan aktiviti nampak tu Masjid Kasbah ni. Kamu boleh Google ya. Jadi ilmu dan masjid tu seimbang. Sama. Jadi maksudnya apa? Orang belajar, kalau dia belajar ilmu fizik ke, dia belajar ilmu kedokteran ke, dia belajar engineer ke, dia mesti tahu lagi bahawa tujuan dia belajar itu adalah untuk agama. Itu kemungkinan sinonim dia masjid dengan ilmu ketika itu. Jadi hari ni dah jauh kan, kita jauh dengan masjid, kita belajar di sekolah, seolah-olah kita lupa tempat asal kita belajar itu masjid tu kenapa. Okey. Yang ketiga, segi sosial, okey, sosial dia ialah yang pertama ni dah penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan ya kepada golongan yang memerlukan, okey, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, kemudian menjadikan sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas pendidikan dan kesihatan. Saya ingat lagi ya, kalau saya belajar di Azhar tu, dia punya yuran tu RM20 pernah ya, masa tu RM5 ke RM4 ya. Sebab universiti tu macam universiti wakaf. Ya. Yuran masuk murah, tapi nak masuk susah lah ya. Kalau dapat dia punya apalah, dia punya ikutlah piawaian dia tu ya. Tapi yurannya murah, RM5 je sebab dia sistem wakaf. Ini mungkin ada lagi universiti-universiti yang tertua hari ni mengekalkan lagi sistem, mengekalkan sistem wakaf untuk pendidikan. Ya. Okey. Jadi ada 3 sosial, kebajikan rakyat. Ini kalau kamu nak jadi pemimpin ni, untuk kamu mengekalkan supaya orang syukur kamu, supaya negara tu tak ada apa, ya, tak ada pergolakan, orang semua puas hati. Jadi sistem adil tadi
di Nabi SAW saya cakap tadi kan, kan antara orang yang dilindungi pada hari kiamat besok di bawah lindungan Allah adalah raja yang adil atau imam yang adil, pemerintah yang adil. Okey, mewujudkan suasana harmoni ni. Ya, apatah lagi kalau kita tengok dalam semasa pemerintahan Sultan Sulaiman tu, negara tu lebih kurang besar sampai timur dan barat tu, lebih kurang ada 35 juta rakyat yang berbilang kaum. Albania dia, Turki dia, Arab dia, Mongol dia, macam-macam lah. Kemudian yang terakhir sekali, okey, adalah ketenteraan. Tentera menanamkan semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan yang penting agama dan negara. Maksud berjuang kena agama lah. Macam mana kita tengok peperangan yang pertama kan, peperangan Badar. Mereka tak mementingkan diri mereka mementingkan penting agama tu kekal. Itu dia. Kemudian menjaga kebajikan tentera. Menjelaskan sistem kenaikan pangkat imbuhan. Ini kita dia mesti ada satu dewan, satu jabatan atau kementerian. Kalau kita belajar Abbasiyah pun ada Dewan Al-Jund. Dewan Al-Jundi itu ada disebutkan mabahis dia lah tentang tentang ada 8 kan, ada 8 dalam tu kan, tentang kenaikan pangkat dia, tentang jawasis dia, pengintip dia, tentang latihan ketenteraan dia, macam-macam ya. Jadi kat sini ringkas. Tapi kalau kamu ingat yang di Abbasiyah tu pun, kalau kamu masukkan jawapan tu dalam Osmaniyah, iaitu sistem ketenteraan tu yang canggih ya, ni semua tu, saya rasa itu pun boleh diterima sebab tak ada jauh beza pun. Tinggal sini umum, kita tak detailkan apa dia yang dibuat oleh Jabatan Ketenteraan ataupun Kementerian Ketenteraan. Tapi secara umumnya dia menjaga kebajikan tentera, menyelaraskan sistem kenaikan pangkat dan juga ni ya, dia ada jaga kelengkapan senjata. Okey. Dan akhir kita, ini tajuk yang terakhir ada ataupun perbincangan kita yang terakhir lah. Kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan barat. Ini yang akhir-akhir tu. Mereka mungkin dah terlampau maju, dah terlampau banyak harta, dah terlampau kaya. Mereka melupakan tentang kebajikan ketenteraan dan mereka lupa tentang untuk membangunkan teknologi senjata mereka. Yang mana itu adalah kalau lah kita negara tu adalah negara ketenteraan. Contoh dalam kita belajar Bani Umayyah kan, Bani Umayyah. Mereka fokuskan kepada ketenteraan. Sebab apa? Mereka nak menguasai Afrika Utara, mereka nak menguasai dunia di barat dan juga di timur, dan mereka akan memfokuskan. Oleh kerana kemungkinan di akhir-akhir kerajaan Osmaniyah ni, mereka dah kaya kan, mereka dah maju kan, mereka pun melupakan, melalaikan tentang peruntukan untuk memajukan teknologi ketenteraan yang akhirnya mereka ketinggalan jauh dari segi kecanggihan tentera mereka dengan orang barat. Ni yang sebab tu kita tengok kekalahan mereka bila kalau kita tengok kekalahan yang pertama yang berat diterima adalah kekalahan ketika mereka menyertai peperangan dunia yang pertama. Mereka menyertai Jerman dan Hungary untuk melawan tentera-tentera bersekutu lah, Inggris, semua Spanyol dengan Perancis tu mereka kalah. Akhirnya negara-negara tu dipisah-pisahkan, dibagi-bagikan kepada negara-negara yang menang. Okay? Kemudian kemerosotan ekonomi, itu biasalah. Apabila negara tu banyak kalah dalam ketenteraan, dalam berjuang, ekonomi akan merosot lah. Sebab perbelanjaan untuk beli senjata. Yalah, kalau kita tengok hari ni nak beli satu kapal selam tu kan, kapal selam yang Malaysia beli tu berapa kan, tak tergadai negara dia beli banyak. Apatah lagi kalau kita tengok perang dunia pertama tu, mereka menggunakan kapal terbang, mereka menggunakan kapal laut, mereka menggunakan kapal selam untuk apa belanja tu. Jadi mereka orang barat ni nampak dah, untuk menguasai dunia ketika itu mereka kena canggihkan teknologi ketenteraan. Okey. Jadi ini sebagai satu iktibar lah pada umat Islam hari ni. Hari ni yang kita tak dapat buat lagi ni, ya. Kemudian gerakan menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tak stabil. Negara tu besar. Maka apabila berlaku banyak peruntukan yang tak sampai ke negara-negara itu, kemungkinan ekonomi yang meleset, maka negara-negara yang kecil-kecil ni minta
memerintah sendiri. Bila memerintah sendiri, mungkin hasil-hasil dalam negara tu tak dihantar ke pusat. Kan mereka dapat memajukan negeri mereka. Jadi banyak Ini memang biasa berlaku lah. Macam Malaysia dengan Singapura lah kan. Singapura kan maju Singapura tu. Kalau ikutkan hasil mahsul Singapura tu pergi ke Kuala Lumpur ke pusat dan diagih-agihkan. Tapi bila mereka berpisah, kan hasil tu hanya untuk negeri itu situ. Okay. Kemudian kelemahan sistem pendidikan yang menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Tenaga mahir dari segi keduniaan alam, engineer dia, kedoktoran dia, falsafah dia, menyebabkan negara tu ketinggalan dengan negara barat. Persaingan politik, ni satu lagi lah. Yang kelima ni yang menyebabkan kemungkinan mereka tak dapat menumpukan perhatian kepada ekonomi, ketenteraan dan juga sistem pendidikan. Dan juga kenapa? Kerana mereka sendiri, putera-putera raja ni berobot nak jadi raja. Bila mereka berobot macam kita lah sekarang ni yang kita takut kan, sistem politik kita kan orang Melayu kan, banyak mana parti-parti Melayu ni berobot. Apa yang kita takut tu lah, iaitu negara kita lah akan dia ambil lah oleh kuasa asing. Ataupun orang asing. Kan dah berapa ratus tahun dah kita merintah kan, tapi akhir bila banyak mana parti tu sebab macam ni lah, anak-anak raja yang berobot. Okey, kita diiktibar lah. Jadi bersatulah. Okey. Bolehlah kita tengok sikit lah. Fakta menarik sejarah dan kehebatan kerajaan Ottoman Turki. Antara yang Kesultanan Ottoman yang ada di Turki menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terpanjang dalam sejarah dunia. Mungkin kamu pun sudah mempelajarinya langsung dari buku sejarah. Tapi biar kamu tidak lupa, sebaiknya 7 fakta menarik sejarah dan kehebatan ini. 1. Ada selama lebih dari 600 tahun. Kerajaan Ottoman berdiri selama lebih dari 600 tahun. Pertama kali muncul pada tahun 1299 dan akhirnya bubar pada tahun 1923 untuk kemudian menjadi negara Turki. 2. Pendiri Kerajaan Ottoman adalah Sultan Osman Gazi yang mendirikan Kerajaan Ottoman pada tahun 1299. Raja yang dikenal sebagai Osman I ini memperluas kerajaannya sampai ke beberapa wilayah sekitarnya. 3. Menaklukkan Konstantinopel. Sejak berdirinya Ottoman, kerajaan ini terus berkembang. Ketika itu, kerajaan lain yang cukup kuat adalah kerajaan Bizantium di Romawi Timur. Kemudian pada tahun 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kemudian ia pun mengubahnya menjadi ibu kota kerajaan Ottoman dan menggantinya dengan nama Istanbul. Sejak itu, Ottoman menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling disegani di seluruh dunia. 4. Zaman keemasan Ottoman di bawah Raja Sulaiman. Puncak masa kejayaan kerajaan Ottoman saat berada di bawah pemerintahan Raja Sulaiman yang memerintah dari tahun 1520 hingga 1566. Ketika itu, wilayah kerajaan Ottoman makin luas hingga sampai ke Eropa Timur serta Yunani dan Hungaria. 5. Toleransi agama. Agama berperan penting dalam Kekaisaran Ottoman. Agama kerajaan Ottoman adalah Islam, namun mereka tidak memaksa orang-orang yang wilayahnya ditaklukkan untuk pindah agama. Bagi yang beragama Kristen maupun agama lainnya, tetap bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. 6. Ekonomi kerajaan Ottoman. Bukan hanya memiliki kekuatan militer dan politik yang kuat, Ottoman pun maju dalam perdagangan. Letak Istanbul yang berada di persimpangan antara Eropa, Afrika dan Asia membuatnya sangat strategis, sehingga sektor perdagangan pun menjadi maju. Barang yang diperdagangkan seperti sutra, porselen, rempah-rempah, dan lainnya.
Kota yang terkenal saat itu sebagai pusat perdagangan kain sutra adalah Bursa. Kota ini berada di barat laut Anatolia dan kini merupakan kota terpadat keempat di Turki. 7. Kemunduran Kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman mulai mengalami kemunduran di akhir tahun 1600-an. Ketika itu, Ottoman menghadapi persaingan dengan India dan Eropa, sampai akhirnya Kerajaan Ottoman berganti menjadi negara Turki pada tahun 1923. Okey. Itu tak ada lagu tu Itu lagu lah. Akhir jadi Turki kan, Republik Turki. Okey, tiba daripada kerajaan ni. Apa dia? Okey, menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Itu yang pertama. Kita naklah menolak campur tangan asing. Kalau kita negara kita lah. Acuan kita lah. Yang tu lain. Berpegang pada ajaran ni yang penting. Ajaran Islam supaya hidup diberkati. Kalau dah tak pegang, Nabi dah beritahu dah. Al-Imam Adil tadi. Jadi Imam Adil ni macam mana? Ilmu penting ya. Yang kedua, menghayati semangat cintakan negara agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Ini penting lah. Nasionalisme ni tak boleh bincangkan. Kamu belajar sejarah kan. Sejarah tu nak membincangkan supaya kamu tu cinta akan negara kan. Memperbanyakkan penerokan ilmu, ini penting. Ini jangan jadi pemalih lah. Kita umat Islam jangan jadi pemalih lah tentang ilmu ni ya. Apatah lagi kamu orang muda ni. Tak apa-apa. Apatah lagi zaman moden ni ya. Persaingan yang begitu hebat. Zaman laju lah. Masa laju kan. Kamu kono menguasai ilmu. Memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan bentara ni pun satu lagi. Pemimpin yang ada pun konolah betul-betul orang yang memahami ya apakah yang dikehendaki oleh rakyat dia, dan juga ada orang yang berilmu. Janganlah bercakap di khayal ramai pun tak boleh. Salah itu, salah ini kan, ada ilmu lah. Pilih betul-betul orang yang betul layak. Jadi itulah pengakhiran kita, iktibar dia. Ni yang penting ni, iktibar ni, campur tangan asing, kita nak berpegang, kita kena tanamkan semangat cinta negara, kemudian menguasai ilmu, penerokan ilmu mesti berjalan lancar. Kemudian pemimpin yang kita pilih tu mestilah pemimpin tu yang ada sedikit latar belakang pendidikan yang hebat lah ya. Okay. Kalau zaman hari ni bolehlah kita katakan kalau pemimpin tu dia mestilah menguasai bahasa dunia hari ni. Kalau bahasa Inggeris, kenalah bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab sikit tu. Bahasa-bahasa yang boleh berkomunikasi dan dia tak adalah. Kan macam itulah maksud dia. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi latihan pengukuhan ni, okey, kamu boleh tengok latihan pengukuhan ni, kamu boleh tengok dalam buku teks lah nanti saya cuba akan sertakan juga dalam Google Classroom ya. Okey, dan kamu kalau ada soalan kamu boleh tanya dengan ustazah kamu ataupun saya sendiri dalam tu grup Telegram masing-masing lah. Okey. Dalam grup Telegram masing-masing ya. Kamu tengoklah tu. Tak ada apa lagi dah. Okey, jadi ada lagi tak soalan? Kalau ada soalan pun kamu tanyalah. Ustazah kamu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ya.